TV KPM. Target face ni dah biasalah orang buat. Nak tengok tak benda yang luar biasa? Nak tengok? Alah, kejap saya tunjuk. Kalau tengok sekarang ni, langit pun cerah. Hah, ada burung. Tarik sikit. Boom! Jangan risau, tiada burung yang tercedera. Burung tu macam mana pula? Burung! Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera bersama yang sedang menyaksikan Sukan di Didik TV KPM bersama saya, pengacara anda, Irfan Syahmi. Untuk hari ini, Irfan bawakan seorang cikgu dari Sekolah Sukan Bukit Jalil. Kita persilakan Cikgu Fairuz. Apa khabar, Cikgu? Alhamdulillah, sihat. Irfan sihat? Sihat, Alhamdulillah. Cikgu, hari ini kita berada di satu padang yang mempunyai set untuk sukan memanah. Betul. Apa yang kita akan lakukan hari ini, Cikgu? Okey. Kita dah pun mengenali keselamatan, cara pakaian, dah mengenali equipment memanah sendiri. Betul. So, kita akan masuk pada asas, teknik asas sukan memanah. Betul lah, Cikgu. Pertama, kita nak bertentang apa dulu? Okey. Irfan selalu tengok orang memanah buat apa ya kalau dia pegang bow, arrow semua tu. Dia akan berdiri dulu? Ya, betul. Okey. Berdiri itu juga adalah teknik asas memanah. Dia mesti berdiri. Dia perlu berdiri ni kita panggil dia sebagai stance lah. Stance. Stance. Okey, bahasa Inggeris Cikgu, stance. Okey. So, teknik asas memanah yang pertama adalah stance. Dia mesti berdiri selari dengan target bite dia. Target bite dia. Okey. Ni target bite ni. Maksud selari tu macam mana, Cikgu? Okey. Dia mesti ada shooting line dan dia berdiri, bukaan kaki dia seluas bahu. Seluas bahu. Okey. Maksudnya dia berdiri perlu stabil lah, stabil dirian dia. Cikgu, kalau Irfan besarkan si kaki Irfan macam mana? Kalau Irfan rasa stabil, tak ada masalah. Supaya jangan kalau ada angin bergoyang ke, kita mudah bergoyang, kita tak nak. Kita kena stabilkan diri kita. Kita kena stabil. Ikut keselesaan lah. Ya, betul. Okey, ikut keselesaan bukaan kita. Dan itu adalah stand. Dan untuk pengetahuan Irfan, stance kita ni terdiri daripada dua. Ada dua? Ada dua. Okey. Yang pertama kita panggil close stand. Close stand, tertutup. Okey, tertutup, biasa. Yang kedua kita panggil open stand. Terbuka pula. Okey, Irfan rasa open stand macam mana? Open stance, buka. Irfan tak tahu kan? Tak tahu. Okey, saya terangkan pada Irfan. Okey. Open stand ni selalu kita berdiri selari lah. Saya ambil contoh saya sekarang tengah selari. Kalau open, mungkin dia akan, kaki dia bergerak ke depan sikit. Oh, okey. Bergerak macam mana? Okey, dia open. Macam ni. Dia tak berdiri selari. Oh, mungkin dia open. Baik. Ataupun kaki dia ke depan sikit. Macam tu. Kanan atau kiri ke depan sikit. Ya, betul. Faham? Okey. So, selalunya open stand ni digunakan oleh atlet yang dia dah tahu memanah lah. Baik. So, mengikut keselesaan dia, tidak menjadi masalah lah pada dia kalau dia nak guna open stand. Itu untuk orang yang dah tahu memanah macam Irfan, Cikgu, baru nak belajar. Okey, kalau Irfan selalunya, kalau datang dengan saya akan suruh Irfan buat close stand seperti biasa, basic. Okey, basic dulu. Sangat basic. Kalau ada masalah lain, bila Irfan dah pandai, ada masalah-masalah tertentu, saya akan nasihatkan Irfan. Okey, Irfan boleh cuba untuk open stand untuk selesaikan masalah tersebut. Okey. Maknanya open stand tadi ni adalah untuk kita menyelesaikan masalah. Ya, betul. Antara masalah, Cikgu? Okey, selalunya kalau orang yang berbadan besar lah agaknya. Baik. So, dia akan bagi ruang sikit lah untuk kita. Supaya tak terlalu tertutup macam tu. Mungkin ada yang masalah macam tu. Pelbagailah masalah dia ikut situasi dan keadaan. Baik. Okey, so coach akan nasihatkan
mengikut kesesuaian kita. Tapi seelok-eloknya biarlah open stand. Open stand. Selalunya orang yang berbadan besar ni, biarlah close stand yang close basic. stand yang basic, yang biasa. Ya, Okey. so kalau orang yang berbadan yang besar tu mungkinlah dia boleh buat open stand. Kalau nak buat close stand pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Ya. Yang paling penting seorang pemanah itu dia kena selesa Yes. dan kena stabil lah. Itu yang paling penting. Betul. Dia kena tahulah kehendak dia. Kehendak dia. Okey. Saya rasa untuk nampak benda tu lebih jelas dan clear, boleh ke saya nak jemput pembantu saya 2 orang? Takkan tak boleh cikgu. Siapa juga nak panggil Boleh ni? Saya persilakan Zarif dan Syakira. Dia akan bantu saya untuk tunjuk pada murid-murid kedudukan stance yang lebih jelas. Okey, dan boleh. Irfan pun boleh nampak nanti. Kita persilakan mereka. Okey. Persilakan Zarif dan Syakira tunjuk pada murid-murid macam mana cara untuk kita berdiri, stance kita sepatutnya yang selari. Yang selari. Kita beranggapan target kita di sebelah sana. Okey. Targetnya kamera cikgu Betul. Jangan panas sekarang. Tunjuk cara nak berdiri dulu stance. Okey. Kalau Irfan tadi saya cakap open stand. Okey. Okey, ini adalah contoh open stand. Sebab kakinya tak sama. Ya, betul. Kaki kanan di hadapan Hadapan sedikit sikit. dan Okey. kaki kiri di belakang. Di belakang. Okey, memang secara dasarnya, memang secara basicnya Zarif memang shoot menggunakan open stand. So, dia memang power cikgu. Dia memang Okey. power kan. Okey, kita tengok pula murid close stand. Okey, close stand ni yang paling clear kita tengok seperti Syakira. Okey, kat belakang tu. Syakira berdiri secara selari. Selari. Kaki kiri dan kaki kanan berdiri sama. Macam saya cakap tadi, dibuka seluas bahu. Dan dia selesa, Syakira selesa dan Zarif pun selesa dengan keadaan tersebut. Okey, baik. Okey. Itulah penjelasan kepada stance kita. Ya, betul. Saya tunjuk kita open stance dan Syakira tunjuk kepada kita close stance. Yes. Okey, baik. Selesai yang pertama cikgu. Selesai yang pertama. Tadi saya kata ada 9. Ada 9. Yang kedua cikgu. Okey. Apakah teknik itu? Kita pergi yang kedua. Teknik yang kedua adalah grip. Grip. Okey. Macam saya cakap, handle ni didatangkan dengan macam ni, riser ni. Okey. Dan handle ni mesti kena ada grip. Grip di sini adalah tempat untuk kita letak kita punya tangan Tapak ni, tangan, murid-murid. Okey, tapak tangan ni. Kita ada Y di sini. Okey, betul. Okey, grip tadi tu akan dimasukkan ke sini. Okey. Dia akan dimasukkan ke sini dan dia mestilah bersentuh sehingga bawah. Okey, contohnya macam Zarif sekarang ni dan Baik. Syakira. Dia memang sentuh di sini kalau Irfan boleh nampak. Okey, nampak cikgu di belakang tu memang kena bersentuh dengan grip tu Ya. Okey. Mesti penuh ya masuk. Okey. Ini teknik yang kedua. Okey. Mungkin cikgu boleh terangkan yang ketiga pula. Okey. Bila dia dah letak grip kan Irfan, kita dah rasa grip kita dah senang, dah berada di tempat yang sepatutnya. Kita akan pergi pada hooking. Okey. Macam mana Zarif hooking? Hooking ni kita menggunakan 3 jari. 3 Irfan. jari. Okey. 3 jari ya. 1, 2 dan 3. Dan kita mesti bengkokkan. Ni tali kita ya. Okey, tali. Ini tali yang clear. Okey. Sekarang Zarif bengkokkan di ni kita punya longkang jari kita. Longkang jari yang pertama ni cikgu Okey. Okey. Baik, Tali baik. mesti berada di situ ya. Dan Okey. kita punya kedudukan buku lali kita ni mesti sama. Tengok macam Zarif ya, sama. Okey? Nak tanya cikgu, kalau saya pakai 2 jari macam mana? Boleh pakai 2 jari tak ada masalah. Tapi tak adalah orang buat 2 jari sebab 3 jari tu kita buat dah orang kata dah cukup cantik untuk tenaga kita menarik tali ni. Sebab dia berat. Yang lebih afdal 3 jari lah. 3 jari 3 lebih jari. afdal. Okey, baik. Okey, 3 jari. Kemudian lepas dah hooking, kita dah tahu, kita akan angkat untuk pre-draw. Okey. Okey. Pre-draw. Ini teknik yang keempat ke cikgu? Betul, kita dah masuk teknik yang keempat. Silakan. Dia dah angkat dah. Okey, sabar. Okey, Jangan pre-draw. jangan Nampak tembak dia dulu. tarik Okey. separuh. Okey, letak dulu.
Oh, okey. Okey, Ifan nampak dia dah Pre-draw. tarik. Itu pre-draw nama dia. Okey, separuh ataupun tadi maksud setup. cikgu? Ya, dia hanya akan duduk separuh dulu sebelum dia pergi kepada full draw. Okey, dekat sini tadi grip tadi mainkan peranan juga. Baik. Kalau grip dia keluar dekat sini dia tak boleh tahan dan dia tak boleh masuk dengan stabil. Itu pentingnya kita kena kuasai grip dulu. Betul. Sebab kita kena lurus dulu bahu kita, kena check dulu kita punya grip, hooking kita dah berada dalam keadaan yang sempurna. Betul. Baru kita boleh buat pre-draw. Okey. Baik, itu antara 4 teknik asas yang pertama dalam sukan memanah ni. Jadi, ada banyak lagi teknik, Igu. Ada 9 tadi. Ya, betul. Jadi, jom kita berhenti berehat seketika. Teruskan bersama tentunya Didik TV KPM selepas ini. Inilah dia sukan di Didik TV KPM bersama dengan Cikgu Fairuz tentunya dan dua pembantu yang cukup hebat, atlet kebangsaan kita. Okey cikgu, untuk segmen kali ini kita akan teruskan dengan kita punya teknik yang kelima. Ya, betul. Yang kelima cikgu. Okey, apakah teknik itu? Kita dah pun kenal 4 teknik Jadi kita ada 5 lagi yang kita kena pelajarilah untuk murid-murid tahu. Okey, baik. Saya teruskan kepada teknik yang kelima kita. Kita ada pre-draw dan kita ada full draw. Okey, pre-draw je. Kalau pre-draw je kita release pun boleh juga Ifan. Boleh tapi juga. arrow tak pergi jauh lah. Dekat je lah pergi. Sebab kita tak tarik habis. Jadi dia tak ada power. Jadi kita nak ada power sebab jarak kita mungkin boleh pergi ke 70, adik-adik mungkin ada 60, 30. Jadi kita nak dia sampai ke target. Okey, baik. Kita guna lagi Abang Zarif kita yang sado ni. Okey, cuba. Okey, Zarif tunjukkan dekat adik-adik macam mana kita nak buat full draw. Silakan. Okey. Syakira pun tarik juga belakang tu. Dah tarik terus. Okey. Berat ya. Kalau tak tahan letak balik. Okey. Saya nak tunjukkan dekat Ifan sebenarnya itu adalah full draw. Cikgu nak tanya, kenapa dia kena tarik sampai ke bahagian muka ni cikgu? Ya, sebab kita nak panjang tarikan kita semua sama. Oh, okey. Kita nak panjang tarikan kita semua sama sebab kita ada arahan untuk klik. Jadi ini ada menjadi kita punya apa orang kata benchmark kita. Baik. Untuk sampai dan kita nak kena tengok alignment kita. Maksudnya alignment kiri kanan kita tak boleh lari jauh. So di sini di center kita di sinilah tempat yang paling sesuai. Baik. Kita nak kita menjarak tu lari kan, kita tarik betul. sampai ke bahagian mulut tu. Kalau ke belakang ni side anchor ada tapi kita susah nak aiming lah Ifan sebab kita kan nak aiming nanti. Kalau di belakang ni kita ada side tapi kita tak boleh nak aiming. Faham? Okey. Baik, itu teknik yang kelima. Full draw. Betul. Yang seterusnya nak baca apa lagi? Yang seterusnya, bila kita dah full draw, tangan kita ni kita tak boleh simply letak tarik dekat sini. Mungkin adalah untuk kategori lain macam bebo, mungkin diorang boleh tarik yang tradisional punya, saya tak pasti macam mana tapi mungkin diorang tak ada anchor tapi kita disebabkan kita dah ada arahan untuk klik dan sebagainya jadi kita kena ada teknik-teknik tersebut lah ya. Okey, baik. Kita tengok di sini Abang Zarif akan tarik full draw. Full draw. Okey, full draw. Kita tarik dulu. Dan tangan dia akan berada di bawah kita punya rahang. Okey. Itu sebagai anchor kan cikgu? Okey, letak Zarif dan Syakira. Saya takut nanti dia terlepas. Nanti kena kamera nanti. Okey, cikgu. Baik, bila dia tarik ke situ sampai ke bawah rahang tu, itulah anchor cikgu. Betul, itulah anchor nama dia. Tapi anchor tu tak boleh macam orang kata keras dan parking di situ ya. Dia mesti kena bawa letak slow je. Sebab dalam sukan memanah ni dia tak boleh keras-keras. Dia mesti kena ada power dan smooth je, lembut je. Lembut je. Okey, faham. Sebab kalau keras nanti kita dah jadi macam batu, arrow pergi tak cantik. Lagi kita nak tahu lagi apa teknik yang cikgu akan ajarkan kepada kita. Alright. Selepas anchor, bila dia dah duduk, kita dah anchor dekat sini, yang paling penting. Ya cikgu, apa yang paling penting tu? Mestilah aiming. Aiming, okey. Kita nak aim kepada siapa cikgu? Betul, sebab kita dah ada sight Macam saya cakap, kita punya paklatan ni, sight ni boleh dilaraskan. Kalau jarak tu semakin dekat, sight tu akan ke atas. Ke atas. Kalau kita pergi jarak yang semakin jauh. Contohnya 70 meter. 70 meter, okey. Jadi sight ni akan pergi ke bawah. Okey. So bila kita angkat dan kita anchor. Okey, kita tengok kita nak aiming. Okey, angkat. Nampak full ya, draw, anchor. Okey, mata dia terus aiming ke dalam side pin. Okey, ini yang ni cikgu. Nampak ya murid? Ya betul. Side pin tu ada warna merah kalau Ifan perasan. Nampak cikgu? Ya, okey. Side pin ni mata dia akan masuk ke dalam ni. Dia boleh nampak ya.
Dan side pin ni akan diletakkan pada kita punya target face lah di sini. Okey, mestilah yang 10 ni cikgu kan? Betul. Dia mesti letakkan Okey. di situ untuk dia aiming. Baik, mungkin cikgu boleh ceritakan mungkin ada ralat yang dilakukan oleh pemanah bila nak target 10 tapi mungkin pergi 1 2. Apa yang berlaku cikgu? Betul. Itu saya kata tadi, teknik-teknik lain pun kena ambil berat juga. Sebab kalau teknik lain, contohnya lah, saya bagi satu contoh ya. Kalau jari dia tak lembut, keras, bila dia shoot, dia release, dia akan buka. So tali dia ni dia akan buka macam tu. Tali pergi akan buka macam tu. So itu pun ada salah satu punca arrow kita akan pergi keras. Dia tersasar lah. Ya, dia tersasar. Okey. Antara faktor lain, angin. Dia boleh juga bawa arrow pergi ke kiri atau ke kanan, atas ataupun bawah. Kemudian dari segi aiming kita juga, kita perlu mengikut keadaan juga. Okey, contohnya kalau kita pergi ke Johanan, kalau tengah angin kuat, kita tak boleh nak aiming kuning juga, Ifan. Kita kena aim apa cikgu kalau angin kuat? Kalau angin tu datang dari sebelah kanan, dia tolak arrow ke sebelah kiri. Betul. So kita kena aiming ke kanan sikit supaya dia tolak arrow tu masuk. Faham. Ikut keadaan lah ni. Ikut keadaan. Kalau angin tu datang daripada belakang, dia akan tolak arrow akan ke atas. So kita aiming, adjust, kita ada instinct, kita adjust sikit. Baik. Jangan adjust side, kita adjust kita punya aiming. Itu kita tinggalkan kepada pemanah kita lah yang bijaksana untuk fikirkan keadaan itu. Baik cikgu. Betul. Kita dah selesai belajar mengenai hooking dah. Lepas tu tadi kita dah belajar pre-draw. Okey. Anchor, aiming. Seterusnya cikgu. Okey, seterusnya bila dah anchor, aiming, kat sini kita tak boleh tunjuk live kan sebab dia orang nak kena release. Nak kena release. Okey, jangan sekarang. Jangan lagi. Okey. Tapi nama cikgu release lah. Release. Okey. Release tu apabila kita masuk tali, kita masuk tali di sini dan kita nak release, tali tu akan keluar. Tali ni, jari kita akan ke belakang dan tali tu akan keluar ke depan supaya pukulan dia lebih kuat. Lebih kuat. Lebih smooth. Dia kuat, so arrow pun akan pergi laju. Sebab kadang-kadang kita tengok kita dengan kawan sama je shoot. Arrow bow pun sama, tapi kenapa kawan kita masuk, kita tak masuk? Betul. Apa sebabnya cikgu? Release pun sangat memainkan peranan. So tadi yang saya cakap skill tadi tu semua main peranan masing-masing. Baik. Kita buat silap dekat sini, kita buat silap release, dekat sini akan masalah. Kita buat silap aiming, dekat sini akan masalah. Kita buat silap grip keluar, ini masalah dia. Jadi nak kena tepat kita punya basic. Lepas kita buat release, apa lagi teknik yang kita akan belajar? Lepas kita release, kita mesti kena ada follow through. Follow through. Follow through. Ikut. Apa maksud follow through cikgu? Bila kita release, bow kita akan keluar daripada Y kita tadi ni, grip kita. So dia akan keluar jatuh ke bawah dan kita perlu tahan follow through kita lebih kurang 3 ke 4 saat. 3 ke 4 saat. Ya. Okey. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab bila kita turunkan terlalu awal, kemungkinan arrow kita akan ikut pergi ke bawah sebab dia belum sempat keluar daripada knocking point. So tekanan belum sampai, kita dah bawah, jadi arrow akan ikut ke bawah. So dia akan jatuh ke sini je lah? Ya, betul. Dia tak pergi ke depan? Dia pergi ke depan tapi ke bawah. Okey. So dia akan pergi ke sini, dia tak akan masuk ke sini. Baik. Sebab tu kita kena pegang selama 3 atau 4 saat cikgu. Ya, kita kena tahan. Okey, tahan kejap. Tak boleh pun 3 saat pun boleh. Kalau lebih lama, lagi bagus. Swing, lagi bagus. Lagi bagus. Kalau macam Zarif cikgu, dia selalu berapa lama dia pegang cikgu? Mungkinlah dia dah biasa, mungkin 3 saat 4 saat. Dia bow dia sekali swing datang, okey dia dah boleh letak. So kita dah pastikan arrow dah keluar daripada kita punya tali dengan selamat. Okey, baik, itu antara 9 teknik. Betul. Untuk hari ini. Dan mungkin cikgu boleh ceritakan tips sebab kita tak boleh tunjuk lagi kan nak buat release macam mana, follow through macam mana. Mungkin cikgu boleh ceritakan antara tips yang mereka boleh lakukan untuk menjadi seorang pemanah yang berjaya. Okey. Murid-murid dekat rumah kalau nak jadi atlet memanah yang berjaya, pertama sekali yang cikgu ajar tadi adalah basic tu mesti kena tahu dan buat dengan betul. Jangan masuk awal-awal ni basic yang salah. Contohnya paling jelas, grip dia keluar, dia letak dekat sini. Banyak kali cikgu tekankan grip kan? Ya, betul. Nanti bila adik-adik dah pergi ke peringkat yang lebih tinggi, dia susah kita nak betulkan sebab dia dah menjadi satu habit. Jadi tahu dulu basic yang betul, asas yang betul. So dia sangat membantulah murid-murid untuk pergi ke stage yang lebih jauh. Okey, mungkin cikgu boleh ceritakan dari segi latihan yang Zarif dan Syakira lakukan. Berapa lama masa mereka ambil untuk mahir dalam asas itu?
lama ya kalau sukan memanah ni, kalau dia nak tahu asas dia tu, kalau untuk sampai ke peringkat sekarang ni mungkin mengambil masa 7 hingga ke 8 tahun. 7 hingga 8 tahun. Kalau Irfan yang baru nak belajar ni, lagi lama nampaknya. Betul. Zarif sendiri berapa tahun? 10. 10 Zarif tahun. mengambil masa 10 tahun untuk menjadi atlet seperti sekarang. Jadi masa basic, sebab tu saya tekankan, basic yang bagus akan menjadikan kita atlet profesional yang lebih bagus lah. Dia akan lebih membantu kita untuk ke peringkat yang lebih tinggi. Sangat membantu ya murid-murid. Baik, itulah dia sedikit sebanyak tips dan pencerahan oleh cikgu dalam kita belajar teknik asas dalam sukan memanah. Jadi selepas ini pastinya banyak lagi perkongsian yang akan diberikan oleh Cikgu Fairuz. Jadi jom kita berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami tentunya dalam Didik TV KPM selepas ini. Jangan ke mana-mana. Anda saya menyaksikan Sukan di Didik TV KPM bersama saya Irfan Syamir. Dan tentunya kita bersama dengan Cikgu Fairuz hari ini. Cikgu, Irfan tanya juga, cara untuk kita pasang tali busur ni macam mana? Apa kaedah yang kita guna pakai, Cikgu? Ya, terima kasih Irfan ya. Soalan yang bagus. Sebenarnya kalau sebelum ni saya banyak tekankan kepada keselamatan. Cara pasang lim dengan yang betul. Semua itu adalah berkait rapat dengan keselamatan. Betul. Jadi kena ambil tahu. Cara nak pasang bow pun kita kena ambil tahu, Irfan. Kita tak boleh simply bagi budak untuk pasang bow macam tu je. Suka hati tak boleh? Tak boleh. Sebab dia boleh mendatangkan bahaya kepada orang lain dan diri dia sendiri. Ya, sebab pasang tak betul nanti lim tu akan terpelanting, Irfan. Akan boleh kena kepala. Kita nak elakkan semua tu, Cikgu. Lepas tu peralatan kita agak mahal. Saya setuju, Cikgu. Bukannya murah, bukan beratus, beribu. Ya, betul. Beribu. Jadi kita kena buat penjagaan yang sebaiknya. Jadi nak kena betul cara teknik, baru boleh bagi pelajar buat. Dan pelajar pun di sekolah perlu ada pemantauan daripada jurulatih ataupun daripada guru-guru. Jadi adik-adik kena tahu dulu cara, tak boleh simply-simply buat. Kena belajar dulu. Jadi sebab tu kita akan belajar hari ini, Irfan. Okey, Cikgu. Baik. Kalau kita nak belajar, pastinya kita akan menggunakan alat juga, Cikgu. Betul. Tapi sekarang tak ada lagi. Siapa dah akan bantu kita ni? Okey, kita macam biasa. Kita akan jemput pembantu saya. Okey. Abang Zarif dan Kakak Syakira kita. Baik. Dengan peralatan. Kita ke sini sikit, Cikgu. Baik. Kita bagi ruang kepada mereka. Bagi ruang. Dah sampai hero-heroin kita. Okey. Ini yang kita akan gunakan untuk memasang tali busur ataupun bow string. Ya. Untuk okey. pasang bow string lah. Bow string. Ya, Okey, betul. baik. Okey. Jadi, Cikgu. Yang pertama kita tengok ada 2 bow di sini. Okey, satu ni adalah untuk yang baru belajar lah. Okey. Untuk saya lah ni. Okey. Okey, Irfan. So, macam saya cakap dengan Irfan sebelum ni, kita nak pasang tali. Kita ada satu tali yang akan dipasang pada bow kita lah. Betul. So, kita kena kenal pasti dulu. Untuk pengetahuan Irfan, tali ni kita tak boleh pasang sesuka hati. Yang atas naik bawah, bawah naik atas tak boleh. Jadi, kita kena pasti dulu. Yang mana satu kita harus letak di bawah dan yang mana satu kita perlu letak di atas. Okey, Cikgu. Kalau Irfan boleh nampak, Cikgu, ada 2 loop ni. Ada satu besar, satu kecil. Betul, yang mana dekat Irfan. atas, Cikgu? Betul, Irfan. So, tujuan dia, sepatutnya yang berada di atas adalah yang besar. Yang besar. Okey. Ingat ni yang kecil akan berada di bawah. Okey, kalau adik-adik dekat sekolah dia lupa Irfan. Dia nak buat macam mana, Cikgu? Dia nak buat macam mana kan? Penyelesaian dia. Jadi ada satu tali dan tali ni akan didatangkan, di tengah dia akan ada center. Ada kita center. Kita panggil center. Okey. Center dan knocking point ni kita panggil. Baik. Okey, center ni selalunya kalau Irfan tengok, knocking point dia tidak akan berada di center pun. Dia macam ke atas sikit, Cikgu. Betul. Okay. Kan kalau kita tengok macam ni, dia akan yang bawah ni akan jadi lebih besar, yang atas akan jadi lebih kecil. Okey, jadi murid-murid kena ingat yang pendek sikit tu akan berada di sebelah atas. Sebelah atas. Di mana yang loop yang besar tadi. Okey. So murid-murid mungkin boleh ambil ni sebagai panduan. Mana tahu cikgu datang lambat, dia terlupa macam mana nak buat. Ingat, cikgu cakap kena tengok center dulu. Betul. Tengok knocking point. Okey, yang pertama tengok loop ni dululah. Kalau tak ingat baru tengok yang center ni, okey? Okey. Selepas itu, okey tengok ni Irfan.
Okey, tengok Abang Zarif nak masukkan. Yang kecil tadi akan berada di Bawah. bawah. Okey. Okey. Yang besar di atas, yang kecil akan dimasukkan ke bahagian bawah. Ya. Okey. Dan adik-adik pun kena pastikan bowl ni, riser ni berada dalam keadaan betul lah. Janganlah terbalik yang ni ada dekat bawah, yang bawah naik atas. Oh, macam ni nak pastikan cikgu. Ni nak macam mana ni cikgu? kita ada side ni, pastikan side ni sebelah atas lah. Side di sebelah atas. Okey. Faham? Okey. So bila dah Abang Zarif dah bawa masukkan. Okey, ni di sebelah atas kita guna stringer ni. Yang cikgu cakap tadi tu. Ya, Okey. yang sudah jarang digunakan tapi masih digunakan. Masih relevan lah. Kan? Masih relevan. Okey, boleh. Okey, boleh seorang-seorang kalau adik-adik dah tahu guna, mungkin boleh guna seorang-seorang di sekolah, okey? Okey, cuba tengok ni, dia ada perbezaan lah. Macam tali tadi juga. Ada besar, ada kecil. Okey. Dia macam tali tadi juga. Dia datangkan dengan satu dia punya plate ni besar. Yang satu lagi yang kecil. Okey adik-adik tengok yang besar ni kita mesti letak di sebelah atas. Bawah. Oh bawah. Terbalik. Okey, jangan lupa tu. Kalau Sebab tadi yang kat atas dan tadi betul, tu. Betul. Tapi yang ini kat bawah. Dia kat bawah. Yang besar dia kat bawah. Supaya Faham. dia nak masuk habis lubang dekat sini untuk menjaga keselamatan. Okey, boleh saya bantu ke Zarif? Tengok Abang Zarif kita masukkan. Okey, tali ni kena jaga-jaga tali ni supaya dia tidak keluar daripada longkang ni. Okey, kalau murid-murid perasan, lim akan ada longkang ni. Nampak cikgu? Okey. Ifan nampak kan? So mesti kena masukkan betul-betul di sini. Okey, tak boleh ke kanan ke kiri tak boleh. Sebab kita takut dia terkeluar daripada lubang ni. So dia akan membahayakan kita. Okey. Okey, so biar dia macam tu. Balik ya. Kita balik. Okey. Okey, macam tu. So okey, masukkan betul-betul. Okey. Yang kecil tadi kita akan letak di sebelah atas. Okey. Okey, pastikan ya dia berada betul-betul. Ingat longkang tadi tu. Ya betul, supaya ni jangan bagi dia. Alright. Ingat longkang tadi? Ingat. Ifan boleh ingat ni? Ingat cikgu. Nak suruh Ifan buat lepas ni boleh? Saya cuba. Betul atau tidak kita kena cuba. Okey. Alright, dia dah duduk tengah-tengah macam ni. Okay. Tengok ya. Abang Zarif akan pijak. Oh, kena pijak. Kena hati-hati ya. Okey. Kemudian Abang Zarif akan tarik lagi. Okey, saya bantu. Alright, tarik sehingga tali ni boleh masuk ke. Oh, ada ruang kat sini cikgu. Ya, betul. Okey, masukkan ke situ. Dia boleh masuk ke situ. Jadi dah tegang dah. Dah. Ifan dah boleh shoot. Dah boleh shoot dah macam ni. Dah boleh shoot. Lama. Dia akan jadi macam ni. Baik. Dia nampak macam senang. Tapi kalau buat tak tahu dah jadi ke tak. Ya, sebab tu saya bagi tahu Ifan tadi, kita kena belajar buat teknik yang betul, cara yang betul supaya kita dapat elakkan daripada kecederaan atau kemalangan lah di tempat latihan. Baik. Okey? Ada lagi cikgu tips yang cikgu nak berikan dalam pemasangan kita punya tali busur ni? Ada. Okey. Abang Zarif boleh letak dekat bow. Okey, kita dah settle yang pakai stringer tadi ya. Yang biasa. Yang biasa. Kita dah settle untuk pakai stringer tadi. Yang kedua, teknik yang kedua adalah secara berpasangan. Kita boleh guna yang ni ya, Abang Zarif, lebih mudah untuk kita tolak. Yang ni pun boleh. Yang ni, Abang Zarif nak yang tu, tak nak yang ni. Abang Zarif nak guna yang tu. Okey. Lebih mudah. Okey. Yang ni yang saya tunjuk yang basic tadi murid-murid. Ifan pun boleh tengok yang ni Okey, baik. Sama je, dia didatangkan dengan longkang ni juga. Dia ada tempat untuk letak tali. So ni loop dia ya. Baik. So kita masuk sama. Kita masukkan. Okey, so yang ni pun Ifan dia datang dalam longkang ni ya. Dia ada tempat untuk sangkut tali. So kita masukkan. Cikgu, yang ni bahagian bawah cikgu? Ya, yang ni bahagian bawah. So kecil lah loop dia. Ya. So dia akan masuk bahagian bawah. Okey, Abang Zarif boleh tengok ya. Ifan pun boleh tengok. Dia menggunakan 2 orang. Sebab itulah nama dia teknik berpasangan. Ya, betul. Kemudian Abang Zarif akan tolak di grip. Dan Syakira akan tolak di atas dan tolak masuk terus ke dalam longkang yang lim di sebelah atas. Oh, okey. Berdua. So yang berdua ni cikgu tak boleh buat seorang-seorang lah kan? Memang kena berdua. Ya, kalau teknik menekan ni mesti kena berdua. Faham. Kalau stringer dia kena seorang sahaja. Okey, itu penerangan terhadap cara untuk kita pasang tali busur ni, kategori yang individu dan juga berpasangan. Betul. Okey, terima kasih cikgu dan terima kasih kepada Zarif dan juga
Nama siapa? Syakira. Syakira. Nama lupa pula. Minta maaf saja nak gurau. Okey, terima Saja kasih. nak gurau. Baik, itu dia penerangan untuk segmen ini. Jadi jom kita berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami tentunya dalam Direct TV KPM selepas ini. Okey, bertemu kembali kita dalam rancangan Sukan Didik TV KPM. Cikgu, kita masih nak lihat kepada cara pemasangan tali busur tadi tu. Betul. Dan kita lihat tadi ada kategori berpasangan dan juga ada yang solo. Betul. Jadi kita lihat juga yang solo ni macam mana kita nak buat, Cikgu? Okey, murid-murid dekat rumah, saya akan terangkan kepada semualah macam mana cara pemasangan tali secara solo. Baik. Dan untuk pengetahuan murid-murid dekat rumah, pemasangan tali secara solo ni perlu ada kemahiran yang tinggi lah. Yang tinggi. Maksudnya adik-adik boleh ambil sebagai pengetahuan, tapi kalau belum ready untuk buat pemasangan secara begini, jangan buat. Jangan cuba lagi. Jangan cuba. Okey. Tapi boleh tengok sebagai orang kata apa, bekalan lah ke hadapan. Kita ambil ilmu sikit lah dulu. Ya, ambil ilmu. Supaya nanti bila tengok kakak-kakak dan abang-abang di kejohanan pasang macam ni, so dia dah ada pengetahuan tu. Baik. Macam saya jugalah, Cikgu. Betul. Saya nak tahu juga macam mana Zarif, Cikgu. Zarif. Dia akan pasang kepada kita cara solo ni. Ya. Okey, silakan. Silakan, Zarif. Okey, ni cara Zarif buat pemasangan ya. Mungkin Zarif boleh ke depan sikit, takut murid-murid tak nampak. Okey, lem yang di bawah tu mesti diletakkan pada kasut macam tu. Okey, nampak ya? Oh, okey, kena pijak, Cikgu. Dia tak perlu tak pijak. pijak. Dia macam letak je dekat tengah je. tu. Okey. Kemudian tangan kiri kita mesti ada dekat grip. Supaya nanti dia nak tarik ke depan, yang atas ni kita nak tolak ke belakang. Faham? Sebab kita nak ada longkang tu, kita nak masuk dalam longkang atas tu, Ifan. Okey, boleh cuba? Okey, lutut akan tolak juga sama sekali. Ya, dah masuk. Oh, semudah itu? Dah. Semudah ABC. Itu. Okey. Tadi Ifan pegang tadi, bol ni berat kan? Berat, Cikgu. Tapi pemasangan ni dia sangat membantulah. Sebab itulah kita gunakan lutut tadi untuk, untuk tolak. menampung dia punya berat. Ya, betul. Untuk menampung dia punya berat, dan grip pun membantu tarik, dan ini kita macam melawan arus lah. Melawan arus. Okey, baik. Dan semudah itu. Itulah dia cara pemasangan tali busur secara solo. Terima kasih Saudara Zarif atas pemasangan tersebut. Dan di depan kita sekarang ni, Cikgu, betul. Ifan nampak ada beberapa aksesori dalam sukan memanah ni. Jadi mungkin Cikgu boleh kenalkan dulu kepada penonton, silakan. Okey. Kita dah pun belajar ya, peralatan memanah kita memerlukan arrow, tapi bila dia datang macam ni, dia akan jadi kita panggil dia arrow shaft. Arrow shaft. Ni shaft lah, maksudnya dia kosong. Kosong lagi. Dia togel. Dia togel, Cikgu cakap bahasa mudah ni lah. Betul. Dia tak ada point ya. Okey, saya pergi secara ringkas lah. Saya tak boleh nak tunjuk dekat murid-murid cara pasang dia dekat sini, sebab kita menggunakan api lah. Kita menggunakan lighter. Okey, untuk pengetahuan murid-murid ni, arrow ni dia datang macam ni. Okey. Kemudian, kalau ni mungkin dia dah tak nampak saiz dia. Jadi murid-murid jangan salah pasang ya. Okey, ini kita panggil dia point. So kita nak kena pasang point ni. Okey, selalunya dia akan datang arrow macam ni yang nampak jelas ni. Okey, arrow ni dia ada atas dan ada bawah. Kita pun bukan simply boleh letak point dekat ekor. Jadi soalan saya, Cikgu, macam mana kita nak bezakan yang atas yang bawah? Okey. So selalunya kalau datang arrow macam ni, paling mudah kita tengok ni lah. Ni selalunya akan berada di sebelah atas. Okey. Betul kan, Zarif? Betul. Untuk kenal pasti, kita akan tengok yang benda ni akan berada di sebelah atas. Sebab yang ni dia dah hilang lah. Ifan dah lama guna. Dah lama guna. Tinggal tepi lah. Kita tengok yang ni saja. Okey, ni berada di sebelah atas. Okey, so nanti kita perlu pegang kita punya point ni dengan pelayar. Oh, kena ada pelayar juga untuk pegang dia. Okey. Sebab apa, Ifan? Sebab bahaya. Bila kita dah bakar, kita perlu bakar bahagian sini ya. Okey, panas pula tu. Ya, nanti ni perlu dengan pengawasan guru lah. Selalunya guru akan lakukanlah, dan jurulatih mungkin yang dah peringkat Syakira dan Zarif, dia orang akan buat sendiri, tak ada masalah. Tapi di peringkat sekolah selalunya guru akan buat, dan jurulatih di sekolah lah. Okey, saya sepintas selalu je lah ya. Okey, sebagai pengetahuan. Kemudian ni kita panggil, ni sebenarnya glue lah untuk pasang point ni. Hot melt kita panggil dia. Semasa dia panas, kita terus sapu. So dia akan mencair. Glue tu akan cair. Okey. Dia akan mencair. Dia tak perlu banyak ya. Dia tak perlu banyak. Sikit je. Sini sikit, sini sikit, sini sikit. Okey, so kita dah kenal pasti mana kepala, mana ekor.
Mana kepala, mana kaki lah kan. Saya pun tak pasti. Cikgu pun tak pasti, tak apa. Tapi kita buat yang cara yang kita selalu buat lah. Ya, okey. Kita tengok So cara bila yang pegang dengan biasa. pelayar ni, terus masukkan dalam hujung ni. Okey. Okey, so terus ini sebab dia dah ada Kita bayangkan dah ada glue kat dalam. Okey. So dia susah nak tolak masuk tapi secara lazimnya bila dia dah panas dia akan mudah masuk. Sebab glue ni tengah cair. So bila dia masuk dia akan jadi sebegini. Okey, kita masukkan sampai ada pointy kat sini cikgu. Ya, dia automatik akan berhenti di sinilah. Okey. Okey. So dia akan jadi shaft yang macam ni. Yang belakang tu cikgu apa? Ini knock. Kita panggil dia. Okey. Knock So knock ni sebenarnya boleh cabut lah. Dia macam ni. So dia akan datang toggle yang macam ni. Kita dah pasang point. So dekat kepala dia yang ada ni tadi kita akan pasang knock. Okey, ni bila kita leraikan kemudian kita masukkan. Ini tak perlu nak panaskan, tak payah. Dia tak perlu. Okey. Sebab ini kita tak guna glue. Paling tidak kalau adik-adik rasa dia tu longgar, mungkin boleh letak white tape lah. White tape dia akan jadi macam ni. So dia akan lebih ketat sikit. Okey, baik. Okey, so kita just masukkan dengan yakin. Dengan yakin. Kenapa cikgu? Kalau tak yakin kenapa? Sebab kalau kita rasa dia terlalu longgar ataupun kita shoot dia hit dekat atas ni, bila kita tarik arrow dekat bow nanti, yang perginya ni saja, ni akan tertinggal. Oh, okey. So Sebab dia akan kena menjadi yakin. kecederaan lah, akan boleh jadi kemalangan kepada kita. Baik. Okey, baik Fan, sekarang ni saya nak tunjuk tadi yang tanpa fletchers. Spin wheel. Ni yang telah siap dipasang spin wheel lah. Kita memerlukan tiga keping. 3 keping. Dengan menggunakan glue ni, double tape ni. Double tape. Kita just tampal-tampal. Potong mengikut panjang yang sesuai lah. Kemudian bila dah pasang dia punya spin wheel ni, kita kemaskan dekat bawah ni dengan tape ni. Ya, betul. Baik. Okey. Apa fungsi ni cikgu sebenarnya? Ni supaya dia dapat mengimbangi arrow lah masa arrow terbang kan. So dia kena pukulan angin semua, so dia dapat seimbangkan. Yang afdal 3 lah. 3, memang keping. 3. Memang 3. Memang 3. Okey. Dia hanya muat untuk 3. Okey, ini yang saya cakap semalam, ini adalah fletchers. Ni adalah untuk murid-murid yang baru mula belajar ya, untuk beginner. Memang dia akan guna arrow aluminium. Yang ni daripada carbon kan. So sama, kita dah masuk knock. Knock ni pun sama, dia guna glue dan dia lebih mudah sikit lah daripada yang ni. Just letak glue, lepas tu masuk je knock ni. Baik. Point pun kaedah yang sama seperti tadi yang saya terangkan. Kemudian fletchers ni dia tak guna double tape ni. Okey. Dia guna apa So dia guna glue, tapi maaf ya hari ni saya tak ada glue, tapi dia lebih kurang yang ni ya. Saya tunjuk yang ni yang tak ada fletcher satu. So ini adalah fletching jig yang saya bagi tahu ya sebelum ni. Kemudian fletchers ni yang satu ni kita akan masukkan di sini. Masukkan di situ. Okey. Kita kepit dia. Okey, so kita masukkan arrow dekat dalam ni. Okey. Okey. Kita masukkan arrow. Macam ni sebab dia ada lubang dalam tu kalau Ifan perasan. Nampak cikgu? Okey. So benda ni kita letak. Ni dia ada itu magnet. Okey. Menarik besi. Okey. So benda ni kita lekatkan dekat sini Ifan. Okey. Dia lekat dah kat situ. Okey, kalau kita ada glue. Kita rapatkan. So dia akan jadi macam ni lah. Nampak tak kawan-kawan semua? Ini cara dia untuk kita pasang. So bila dia dah kering, sebab ni tak ada glue ya, kita buka kepit ni dan kita angkat. Okey. So dia akan lekat lah. Ya, dia akan lekat. So seterusnya, kalau yang lain tu kita just pusing, so tak payah angkat keluar, kita pusing dia automatik pergi situ untuk pasang. So jadi jarak dia antara tiga tu, antara satu sama lain dia akan jadi sama lah, lebih tepat. Lebih tepat. Okey. Okey. Baik cikgu. So seterusnya, kita ada apa lagi cikgu? kita ada finger sling. Finger sling. Okey. Okey, so kalau murid-murid tengok finger sling ni ada dua. Nama dia sama tapi dia ada perbezaan. Okey, so satu panjang dan satu pendek. Okey, yang pendek dulu. Saya bagi tahu yang pendek dulu ya, Ifan. Okey, yang pendek ni Shakira yang guna. Okey, dia pendek. Dia ada cara untuk mengikat dia ya, supaya tadi kita dah belajar ada follow through. Ada follow through. Follow through tu kita tak nak bagi bow jatuh terkeluar. Jadi kita perlu menahan bow tersebut dengan finger sling. Okay. So finger sling dia akan masuk ke sini. Cuba Shakira tunjuk ya. Cuba je tunjukkan macam mana nak pakai finger sling ni. Okey, kita masukkan dua jari macam ni. Okey, finger sling. Kemudian kita masukkan untuk jadikan dia lubang. Oh, okey. So kita akan masukkan pada jari telunjuk kita. Baik. Okey, kemudian secara asas ni kita akan memegang bow. Betul. Dan bow ada di kita punya Y ni untuk pegang. Kemudian kita masukkan yang kedua.
Okey, masukkan dekat kita punya ibu jari. Baik. Okey, so bow akan berada di tengah-tengah ni. So bila bow keluar dia tak akan jatuh. Faham. Okey? Baik. Ini yang kebanyakannya digunakan. Okey, dia ada satu lagi cara. Panjang tu macam mana cikgu? Silakan Zarif. Zarif. Okey, yang panjang tu dia akan ada di pergelangan tangan kita. Oh, okey. Kalau Dia tadi tidak apa akan kat jari berada je. di telunjuk. Ya. Faham. Dia masih lagi ada di tangan kiri kita tapi dia berada di pergelangan tangan. Pergelangan tangan. Okey, cuba Zarif tunjukkan Silakan, cara. Mr. Masih Zarif. sama. Kita masuk dekat jari telunjuk. Ini masih sama lagi. Okey. Okey, tengok cara buat panjang, masukkan, Masukkan ke pergelangan tangan. Oh, tarik. Kemudian ketatkan. Kemudian masuk di tengah jari. Macam tu. Baik. Okey, buat lubang. Selalunya macam ni kita dah pegang bowl lah. Betul. Supaya bowl berada di sini. Itu untuk kita pegang grip dia kat situ. Ya, kan? betul. So, bila bowl masuk di sini, dia keluar follow through, bowl tak akan jatuh. Dia terikat dekat situ. Ya. Cikgu. Dia tahan di situ. So kita boleh buat follow through. Okey, baik. Terima kasih cikgu dan kepada Zarif dan juga Syakira atas penerangan berkenaan dengan aksesori dalam sukan memanah ni cikgu. Mungkin sedikit kesimpulan, silakan. Okey, pada adik-adik dekat luar sana ya, yang cikgu terangkan tadi ni boleh ambil sebagai pengetahuan, nak belajar buat slow-slow pun boleh, tak ada masalah. Tapi mesti ingat pesanan cikgu, kita mesti buat dengan kawalan guru ataupun jurulatih ya. Nak belajar slow-slow, jangan bermain dengan api untuk pasang point tadi. Jadi cikgu ucapkan selamat maju jaya lah pada murid-murid dekat luar sana. InsyaAllah kita doakan yang terbaik kepada mereka yang ingin maju jaya dalam sukan memanah ini. Kita harapkan ilmu yang telah diberikan dapat memberi manfaat kepada semua menonton. Hanya di Didik TV KPM. Jumpa lagi. Bye-bye.